Surah Hud adalah surah ke-11 Al-Quran dan adalah surah Makkiyah. Surah ini mengambil namanya dari kisah Nabi Hud AS yang telah diceritakan dari ayat 50 hingga 60. Surah ini mempunyai 123 ayat. Surah Hud diturunkan pada waktu-waktu akhir Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Ia diturunkan dalam tempoh yang sama dengan surah Yunus dan kemungkinan besar turun sejurus selepas surah Yunus diturunkan. Oleh itu, konteks dan keadaan semasa surah Hud diturunkan adalah seperti surah Yunus. Terdapat satu pengriwayatan hadis Tirmizi yang popular memberitahu kita mengenai surah Hud ini. Hadis ini memberitahu kita bahawa rambut Rasulullah SAW telah beruban kerana betapa beratnya kandungan yang disampaikan Allah dalam surah ini. Surah Hud mempunyai tema-tema yang setara dengan surah Yunus, iaitu pertama, keagungan Allah, luasnya pengetahuan Allah dan Allah sebagai penyedia kita. Kedua, nasihat dan amaran supaya menerima sepenuhnya tauhid kepada Allah dan juga supaya kita tidak lagi ragu-ragu dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tema sekata daripada cerita-cerita nabi-nabi dalam surah ini iaitu mengenai balasan kepada kaum-kaum nabi-nabi ini yang telah mengingkari suruhan Allah. Ia memberitahu kita bahawa sesuatu bangsa, sesuatu kaum dapat diberi pengampunan dan balasan dunianya akan ditangguhkan jika mereka menerima ajaran tauhid Al-Quran, bertaubat dari syirik dan dosa-dosa lain dan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, mereka akan hancur seperti bangsa-bangsa kaum-kaum sebelumnya, seperti apa yang telah terjadi kepada kaum-kaum nabi-nabi lain sebelum ini. Kandungan surah Hud adalah seperti berikut. Pertama, tuntutan untuk menyembah Allah semata-mata. Allah adalah pemelihara semua makhluk dan tiada yang hidup tanpa kuasanya. Kedua, jemputan Nabi Nuh dan kehancuran bangsanya. Ia menceritakan perjalanan hidup Nabi Nuh AS yang disuruh membina bahtera untuk mereka yang mempercayai Allah dan setiap pasangan spesies. Diceritakan juga di sini mengenai anak Nabi Nuh yang tidak mempercayai Allah, lalu tidak memasuki bahtera dan ditinggalkan Nabi Nuh AS. Ketiga, jemputan Nabi Hud dan kehancuran bangsanya. Ia menceritakan tentangan dan cabaran Nabi Hud oleh kaumnya dengan amalan syirik keturunan kaum Nabi Hud. Keempat, jemputan Nabi Saleh dan kehancuran bangsanya. Ia menceritakan golongan orang Thamud yang ingkar kepada Nabi dan kisah unta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, penceritaan Nabi Ibrahim bertemu malaikat mengenai anak yang bakal dikurniakan dan amaran mengenai kaum Lut. Keenam, jemputan Nabi Lut dan kehancuran bangsanya. Ia menceritakan bagaimana Nabi Lut didatangi malaikat untuk memberitahu mengenai musibah yang bakal mendatang. Ketujuh, jemputan Nabi Syuaib dan kehancuran bangsanya. Ia menceritakan mengenai golongan Madian yang kini Syria yang menentang suruhan Allah dan amaran ke atas mereka supaya berlaku adil dalam sukatan dan timbangan ataupun perniagaan mereka. Kelapan, jemputan Nabi Musa dan kehancuran bangsanya. Ia menegaskan bahawa bukti kukuh mengenai Allah telah pun diberikan kepada Nabi Musa dan Fir'aun, tetapi Fir'aun dan orangnya memilih untuk tidak percaya.
ke-9. Kandungan bahagian terakhir surah diteruskan dengan tuntutan untuk menyembah Allah semata-mata. Ini termasuk ayat menjelaskan bahawa cerita-cerita Nabi ini diturunkan sebagai pengajaran dan tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat akan datang. Turut dijelaskan dalam ayat 120 surah Hud ini bahawa kisah-kisah Nabi ini diturunkan bagi menguatkan hati serta memberi pengajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ayat 114 memberi kita tips atau petua untuk membuang amalan-amalan tidak baik yang ada pada kita. Dengan hendaklah kita memperbaharui dan perbanyakkan amalan-amalan baik dari amalan-amalan yang tidak baik. Kalam Allah ini cukup mendalam kerana memang ada orang yang mahu dan cuba untuk membuang perangai atau tabiat buruk mereka dengan hanya cuba terus berhenti dari melakukannya. Namun begitu, ayat ini mengajar kita dengan salah satu cara yang lebih khusus untuk membuang tabiat buruk tadi atau perbuatan dosa yang ada pada kita. Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.